Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita belajar mengenai fungsi anugerah perbezaan roh. Ya. Anugerah perbezaan roh ini memberi seseorang kuasa luar biasa dalam pemahaman mengenai alam semesta dan aktiviti-aktiviti dalam roh. Ya. Dalam roh yang kita tak boleh lihat dengan mata kita. Ya. Ia membolehkan seseorang itu membezakan roh ilahi, roh jahat dan syaitan ataupun roh manusia dalam setiap kelakuan dan aktiviti yang dibuat di dalam seseorang. Kita boleh membezakan adakah ia adalah daripada Roh Kudus Allah yang ilahi, yang suci, ataupun manifestasi itu adalah jahat, adalah daripada syaitan, atau juga orang membuat-buatnya sendiri. Ya. Kerana kita boleh keliru dengan kerja-kerja roh syaitan dengan roh suci Allah. Mengapa kita boleh keliru? Kerana syaitan selalu mahu memalsukan kerja-kerja Roh Kudus Allah. Ya, dia macam wang palsu. Ya, kita mesti tahu wang asli ni, original, dan wang palsu. Bolehkah kita bezakan? Kerana banyak scammer dekat luar. Kalau diberi wang palsu, bolehkah kamu bezakan daripada wang tulin ini? Ya. So dengan adanya anugerah ini, ya, orang yang mendapat anugerah ini, iaitu membezakan roh, dapat tahu bahawa adakah ini daripada Roh Kudus Allah atau juga dia macam kerja-kerja macam Roh Kudus tetapi bukan daripada Roh Kudus. Kerana syaitan adalah dipanggil penipu. Syaitan dipanggil bapa yang dusta. Ya? Dan syaitan dipanggil ular. Ular tu pandai berselit-selit. Ya? Segala title yang diberikan oleh Allah itu, yang diberikan oleh syaitan itu adalah untuk meruntuhkan seseorang, bukan untuk menguatkan seseorang. Syaitan datang untuk meruntuhkan orang kerana dia benci manusia. Ya. So kita mesti tahu, ya, banyak kali syaitan memalsukan kerja-kerjanya kerana dia buat seperti macam kerja-kerja Roh Kudus Allah. Ya. Itulah orang boleh ditipu. Orang boleh keliru. Ya. Kalau tak ada fungsi anugerah perbezaan roh, macam mana kita boleh tahu ini datang daripada Roh Kudus Allah ataupun dari syaitan? Kerana syaitan selalu memalsukan perkara-perkara yang macam daripada Roh Kudus. Itulah kita dapat ditipu. Macam kita tengok magic show. Macam betul ni. Macam benda itu boleh hilang. Tetapi semua ini adalah penipuan. Ya. Kita mesti panggil Roh Kudus memberi kita anugerah ini. Ya. Dalam
aktiviti-aktiviti ini yang jahat daripada roh jahat, ya, adalah untuk kita ditipu oleh roh jahat ini. Dalam Kisah Rasul-Rasul bab 16 ayat 16, dia berkata, pada suatu hari kami, ini Kisah Rasul-Rasul ditulis oleh Lukas, ya. Dia berkata, kami sedang pergi ke tempat orang berdoa. Ya. Dia pergi ke tempat, Paulus dan Lukas pergi ke tempat orang berdoa. Apabila kami berjumpa dengan seorang hamba wanita. Ya. Wanita, hamba wanita sedang berdoa juga, ya. Dia dirasuk oleh roh jahat yang membolehkan dia meramalkan peristiwa yang akan datang. Dengan meramalkan nasib orang, dia mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya. Itulah dia dipanggil hamba, kerana dia ada pemilik. Dan dia memberi keuntungan kepada pemiliknya kerana dia boleh meramalkan nasib orang. Wanita itu mengikut Paulus dan kami sambil berseru. Apa wanita itu berseru? Wanita itu berseru, mereka hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka datang untuk memberitahu bagaimana Allah dapat menyelamatkan kamu. Ya, apa yang diberitahu oleh wanita ini betul. Ya. Tetapi ia datang daripada Roh Kudus atau roh jahat. Ia datang daripada roh jahat kerana ditulis dalam ayat 16, dia dirasuk oleh roh jahat yang membolehkan dia meramal peristiwa yang akan datang. Dia sudah berkata, ya, apa berlaku? Dalam ayat 18, selama beberapa hari wanita itu terus-menerus berseru demikian, sehingga Paulus menjadi marah. Ya, lalu berpaling kepada wanita itu dan berkata kepada roh di dalamnya. Dia berkata, demi nama Yesus Kristus, aku memerintah engkau keluar daripada wanita ini. Pada saat itu juga, roh itu meninggalkan wanita itu. Apabila pemiliknya sedar bahawa kesempatan untuk mendapat wang sudah lenyap. Mengapa? Kerana roh jahat sudah keluar daripada wanita itu. Dan wanita itu tidak dapat meramalkan nasib orang lagi. Itulah tak dapat duit. Itulah pemiliknya sedar bahawa kesempatan untuk mendapat wang sudah lenyap. Itulah mereka sangat marah. Pemilik-pemilik itu sangat marah kepada Paulus dan mereka mahu pihak berkuasa menangkap mereka. Ya. So kita tahu dalam Kisah Rasul-Rasul bab 16, ya,